Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sebatian karbon. Jadi sebelum meneruskan tajuk pada hari ini, kita akan lihat dulu apakah objektif yang perlu dipelajari selepas pengajaran semasa PKP ini. Objektif pembelajaran di sini pada hari ini kita akan belajar 3 perkara ataupun 3 tajuk, iaitu pertama berkaitan dengan sebatian karbon, yang kedua berkaitan dengan alkohol, yang ketiga berkaitan dengan lemak. Jadi objektif yang pertama, murid dapat menyatakan jenis-jenis sebatian karbon. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan nama-nama alkohol. Yang ketiga, murid dapat menyenaraikan kegunaan alkohol. Yang keempat, murid dapat menerangkan kegunaan alkohol. Yang kelima, murid dapat membandingkan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Sekarang kita akan lihat menganalisis pelbagai sebatian karbon. Sebatian karbon ialah sebatian yang terdiri daripada unsur karbon sebagai salah satu unsur di dalamnya. Jadi semua sebatian karbon mempunyai unsur karbon. Jika ada yang bertanya apakah itu sebatian karbon, sebatian karbon ialah sebatian-sebatian yang terdiri daripada unsur karbon di dalamnya. Sebatian karbon terbahagi kepada dua. Satu ialah sebatian karbon organik dan satu lagi ialah sebatian karbon tak organik. Asal ataupun dari mana sebatian karbon ini? Bagi sebatian karbon organik, dia berasal daripada benda hidup. Manakala sebatian karbon tak organik, ia berasal daripada benda bukan hidup. Dari segi jumlah bilangan karbon dalam satu molekul, jadi kalau kita bandingkan molekul sebatian karbon organik dengan sebatian karbon tak organik, kita tengok dari segi bilangan karbon, jumlah bilangan karbon dalam sebatian organik adalah lebih berbanding dengan jumlah sebatian karbon dalam tak organik. Jadi kalau contohnya dalam sebatian karbon organik ada 10 karbon, kemungkinan dalam sebatian karbon tak organik ada 2 ataupun 1. Itu sebagai contoh saja. Yang kedua, yang seterusnya ialah dari segi kelarutan. Sebatian karbon organik larut dalam pelarut organik. Pelarut organik ialah pelarut-pelarut yang terdiri daripada sebatian daripada organik. Contohnya ialah petrol. Jadi sebatian karbon organik ni dia larut dalam pelarut organik, contohnya dalam petrol. Sebatian karbon tak organik dia larut dalam pelarut tak organik, contohnya ialah air. Kenyalaan ataupun keboleh menyala. Sebatian karbon organik ia ialah menyala apabila dibakar, manakala sebatian karbon tak organik tidak menyala apabila dibakar. Contoh bagi sebatian karbon organik adalah kayu, lemak, urea, protein, getah semula jadi. Jadi kalau kita tengok contoh di sini, kebanyakannya adalah berasal daripada benda hidup ataupun tumbuhan ataupun haiwan. Manakala sebatian karbon tak organik, contoh-contohnya ialah mineral pada bumi, seperti besi, zinc, magnesium dan sebagainya. Gas di atmosfera, kalsium karbonat, kalium hidrogen karbonat. Ini daripada benda bukan hidup. Sekarang kita akan lihat dari segi hidrokarbon. Tadi kita tengok dari segi sebatian karbon. Jadi sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Bagaimana pula dengan sebatian hidrokarbon? Sebatian hidrokarbon ialah sebatian organik
yang mengandungi unsur karbon dan hidrogen saja. Contoh sebatian hidrokarbon ialah gas asli, petroleum dan juga arang batu. Jadi sebelum kita masuk kepada tajuk alkohol dan kesannya kepada kesihatan, cuba kita lihat apakah latihan yang perlu dibuat oleh pelajar-pelajar. Okey, ada dua latihan bagi sebatian karbon yang kita telah pelajari. Pertama, nyatakan jenis-jenis sebatian karbon. Yang kedua, senaraikan 5 contoh sebatian karbon organik dan 5 contoh sebatian karbon tak organik yang kita telah pelajari sebentar tadi. Seterusnya, kita akan lihat bagi topik 4.2, iaitu menganalisis alkohol dan kesannya kepada kesihatan. Alkohol, takrifan bagi alkohol ialah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, unsur oksigen dan unsur hidrogen. Jadi kalau kita tengok, ini ialah formula umum bagi alkohol, CnH2n+1OH. Setiap alkohol ada kumpulan hidroksil ataupun OH. Jadi N ni sama 1, 2 dan 3. Jadi kalau C1, H sama dengan 2 kali 1, 2 campur 1 sama 3 OH. Jadi secara umumnya alkohol mengandungi sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Okey, jika N sama dengan 1, maka CH3OH ini ialah metanol. N sama 2, etanol. N sama 3, propanol. N sama 4 ialah butanol. Jadi kalau kita tengok dari segi penamaan alkohol sini, ia ialah bermula dengan metanol, etanol, propanol dan butanol. Semua penamaan mesti ada OL di hujung sekali. Seterusnya kita lihat dari segi proses pembentukan alkohol. Etanol dihasilkan melalui proses penapaian di mana yeast menukarkan gula atau kanji kepada etanol dan juga karbon dioksida. Dalam proses penapaian, yeast akan menukarkan gula ataupun kanji kepada etanol, alkohol dan gas karbon dioksida. Ini ialah persamaan perkataan bagi penapaian, iaitu glukosa ataupun gula dimasukkan yeast. Yeast ialah kulat, kumpulan mikroosma iaitu kulat. Dia akan menukarkan kepada etanol dan juga karbon dioksida. Etanol ini ialah alkohol dan gas karbon dioksida akan dibebaskan. Dalam proses pembuatan etanol, ini ialah gambar rajah untuk menghasilkan proses penapaian. Kita ada kelalan kun. Di dalamnya kita masukkan larutan gula dan yeast untuk proses penapaian di sini. Di sini kita ada tiup penghantar. Di sini ialah air kapur. Air kapur untuk menguji gas yang dihasilkan dalam proses penapaian. Jika air kapur menjadi keruh, maka gas yang dihasilkan ni ialah gas karbon dioksida. Jadi ini ialah proses dia. Jadi selepas beberapa jam, kita akan dapati terdapat gelembung-gelembung udara, gelembung-gelembung gas di sini. Ia akan mengeruhkan air kapur. Jadi bermaksud dalam proses ini, penapaian ini, gas yang terhasil ialah gas karbon dioksida. Jadi pemerhatiannya ialah air kapur menjadi keruh, menunjukkan gas karbon dioksida dibebaskan dalam proses penapaian. Jadi persamaan perkataan dalam proses ini ialah gula ini. Bila dimasukkan yeast, yeast akan menghasilkan enzim zimase. Dia akan menjadi etanol dan karbon dioksida. Jadi etanol akan bercampur dengan air di sini.
lepas tu gas karbon dioksida akan dibebaskan ke sini. Jadi untuk menghasilkan etanol dan air ini, kita melalui proses penyulingan. Kesimpulannya, etanol boleh dihasilkan melalui proses penyampaian gula oleh yeast. Ini yang paling mudah, dan eksperimen ini boleh dijalankan di dalam makmal sains. Ini ialah proses penyulingan di mana kita nak menghasilkan etanol dan air tadi untuk menghasilkan etanol yang hampir tulen. Tidak semestinya 100%, tetapi hampir tulen. Jadi, kita sediakan radas macam ini. Kita gunakan di sini penuh Bunsen untuk memanaskan larutan. Jadi, kalau kita tengok di sini ialah campuran penyampaian tadi, iaitu etanol dan air. Kita masukkan kat sini. Apabila kita panaskan pada suhu lebih kurang 70 darjah Celsius, air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, etanol pada suhu 70 darjah Celsius. Jadi kita panaskan lebih kurang suhu 70 darjah Celsius, etanol akan keluar di sini. Lepas tu dia akan masuk dalam kondenser libid. Bila sampai di kondenser libid, di sini ada air masuk dan air keluar. Dia akan menyejukkan wad etanol, maka akan keluarlah etanol yang hampir tulen, lebih kurang 98% ataupun 95%. Ini ialah radas untuk penyulingan etanol supaya dapat menghasilkan etanol yang lebih tulen berbanding daripada campuran penyampaian tadi yang tidak berapa tulen. Perhatian dia, hasil sulingan yang tidak berwarna yang berbau kuat dikumpulkan. Jadi etanol ini tidak berwarna dan dia berbau tajam atau berbau kuat yang akan dikumpulkan dalam beaker di sini. Perbincangan dia, etanol terasing daripada larutan etanol kerana takat didih etanol ialah 78 darjah Celsius dan berlainan daripada takat didih air itu 100 darjah Celsius. Jadi etanol suhu dia ialah 78 darjah Celsius dan air ialah takat didih 100 darjah Celsius. Jika kita panaskan pada suhu 100 darjah Celsius, maka semua akan kering di sini. Sebab apa? Air akan keluar dan etanol pun akan keluar. Jadi dia akan menghasilkan larutan ini yang tidak tulen balik. Jadi pastikan kita kekalkan suhu maksimum 80 darjah Celsius. Kesimpulan dia, larutan etanol boleh ditulenkan melalui proses penyulingan. Jadi kita ada dua proses. Satu, proses penyampaian. Ini untuk menghasilkan etanol. Untuk menghasilkan etanol yang tulen, kita akan lakukan proses penyulingan. Ciri-ciri bagi alkohol. Apakah ciri-ciri bagi alkohol? Pertama, cecair tidak berwarna dan berbau kuat. Dia adalah satu cecair yang tidak berwarna dan berbau kuat ataupun bau tajam. Yang kedua, mudah meruap. Jika kita letakkan alkohol di bawah cahaya matahari, sekejap saja kita akan dapati ia kering kerana ia mudah meruap. Pada suhu bilik pun alkohol ini akan meruap. Yang ketiga, terlarut campur dalam air. Jadi kita boleh campurkan alkohol dengan air. Dia tidak terasing seperti minyak dengan air. Dia larut dalam air. Yang keempat, mudah terbakar. Jadi alkohol ni ialah satu contoh cecair yang mudah terbakar. Sebab itu ada setengah kenderaan yang menggunakan alkohol sebagai bahan api kenderaan. Jadi alkohol campur oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Ini ialah persamaan perkataan jika alkohol dibakar di dalam udara. Alkohol campur dengan oksigen apabila dibakar menghasilkan karbon dioksida dan air. Alkohol apabila dicampur dengan asid organik, kita masukkan asid sulfurik pekat sebagai mangkin, dia akan menghasilkan ester dan air. Jadi proses ini kita namakan proses penesteran.
Jadi ester ni ialah satu bahan yang berbau wangi yang kita gunakan sebagai perisa makanan. Jadi alkohol, contohnya etanol, campur asid organik, mesti contohnya asid etanoik, kita masukkan asid sulfurik pekat sebagai makin, dia akan menghasilkan ester dan juga air. Kegunaan alkohol. Apakah kegunaan bagi alkohol? Kegunaan alkohol ialah pertama, sebagai pelarut organik. Jadi dia melarutkan bahan-bahan organik. Contohnya untuk leka, untuk shellac, untuk cat. Jadi kalau kita menggunakan cat, terkena pada tangan, dan apabila kita nak hilangkan dia, kita guna alkohol. Dia akan melarutkan. Contohnya cat pada tangan, kita sapukan dengan alkohol, dia akan larut dan hilang. Yang kedua, dari segi perubatan. Alkohol digunakan sebagai antiseptik untuk membunuh mikroorganisma. Jadi pada bahagian kulit, biasanya apabila seorang itu luka dan sebagainya, ataupun kita nak mengambil darah pada hujung jari, maka jururawat atau doktor akan meletakkan alkohol supaya membunuh mikroorganisma pada jari ataupun tempat luka. Satu lagi kegunaan alkohol dalam perubatan ialah sebagai campuran ubat batuk, iaitu dalam ubat batuk dimasukkan alkohol dan dia digunakan untuk perubatan. Yang ketiga, kegunaan alkohol adalah sebagai bahan kosmetik. Contohnya dalam minyak wangi dan juga pelembap. Jadi bagi sesiapa yang menggunakan minyak wangi, dalam minyak wangi itu ada alkohol. Tetapi ada juga minyak wangi yang tidak menggunakan alkohol. Pelembap ada yang menggunakan alkohol dan ada yang tidak menggunakan alkohol. Yang keempat ialah sebagai bahan api, iaitu pembakaran alkohol menghasilkan tenaga, jadi dia digunakan sebagai bahan api. Ada juga kenderaan yang akan datang menggunakan alkohol sebagai bahan api. Buat masa ni untuk menghidupkan pelita dan sebagainya, ataupun lampu gasling. Makanan dan minuman. Alkohol digunakan dalam minuman beralkohol, iaitu seperti arak. Dia mengandungi alkohol. Yang kedua, untuk pewarna makanan. Jadi ada pewarna makanan yang menggunakan alkohol. Seterusnya, alkohol digunakan sebagai bahan kimia, iaitu sebagai kloroform dan juga formalin. Ini adalah contoh-contoh kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian kita. Jadi sebelum kita pergi kepada topik 4.3, murid-murid hendaki menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan alkohol. Ini ialah soalan-soalan yang berkaitan dengan alkohol. Pertama, senaraikan ciri-ciri bagi alkohol. Jadi kalau kita tengok ada banyak ciri bagi alkohol, jadi murid-murid senaraikanlah ciri-ciri bagi alkohol. Contohnya, alkohol mudah terbakar. Apabila terbakar, dia menghasilkan gas karbon dioksida. Yang kedua, tuliskan persamaan perkataan bagi proses penyampaian. Tuliskan dengan lengkapnya. Yang ketiga, senaraikan kegunaan alkohol. Jadi yang terakhir tadi, kita tengok banyak kegunaan alkohol. Ada sebagai perubatan, ada sebagai bahan api dan sebagainya. Jadi murid-murid sila senaraikan kegunaan alkohol.
Sekarang kita akan menganalisis lemak dan kesannya kepada kesihatan. Lemak ialah sebatang organik yang mengandungi unsur karbon, unsur hidrogen dan oksigen. Kalau kita tengok sebatang karbon, dia mengandungi unsur karbon, hidrokarbon, hidrogen dan karbon. Untuk lemak, dia mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sama seperti alkohol. Alkohol pun mengandungi karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kelas makanan yang membekalkan tenaga dan haba. Jadi lemak ni berfungsi kepada manusia untuk membekalkan tenaga dan juga haba. Lemak terbahagi kepada dua, iaitu lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Jadi asal bagi lemak tepu ialah haiwan, manakala lemak tidak tepu ialah daripada tumbuhan. Jadi contohnya lemak haiwan ialah lemak tepu, mananya minyak kelapa sawit adalah lemak tidak tepu. Contoh bagi lemak tepu, di sini saya bagi 3 contoh bagi lemak tepu, iaitu daging, keju dan mentega. Manakala bagi lemak tidak tepu, contohnya minyak zaitun, minyak jagung, minyak kelapa sawit. Itu ialah contoh lemak tidak tepu. Dari segi bilangan ikatan antara karbon atau karbon, bagi lemak tepu tiada ikatan berganda. Dia ialah ikatan single ataupun ikatan tunggal saja. Bagi lemak tidak tepu, dia ada satu atau lebih ikatan berganda. Nisbah hidrogen karbon. Jadi bagi lemak tepu, dia adalah banyak ataupun tinggi. Nisbah hidrogen karbon tinggi. Bagi lemak tidak tepu, dia adalah rendah. Keadaan pada suhu bilik bagi lemak tepu, dia dalam keadaan pembejal. Manakala lemak tidak tepu dalam suhu bilik, ia ialah cecair. Jadi kalau kita tengok lemak mentega pada suhu bilik, dia dalam bentuk pembejal. Manakala minyak kelapa sawit dalam suhu bilik, ia ialah cecair. Takat lebur bagi lemak tepu ialah tinggi, manakala takat lebur bagi lemak tidak tepu adalah rendah. Contohnya pada suhu bilik, mentega dia masih lagi dekat pembejal sebab takat lebur dia tinggi. Minyak kelapa sawit pada suhu bilik dia adalah cecair kerana takat leburnya adalah rendah. Kandungan kolesterol, ini yang selalu kita lupa apabila kita memakan makanan. Jadi bagi lemak tepu, kandungan kolesterolnya adalah tinggi, manakala lemak tidak tepu, kandungan kolesterolnya adalah rendah. Sebab itu kita tidak menggalakkan untuk makan banyak seperti macam burger. Kerana burger dibuat daripada daging yang punya lemak tepu yang tinggi, dan apabila dia bakar, dia menggunakan margarin dan sebagainya, dan keju, lagi meningkatlah lemak tepu. Jadi kita hendak mengurangkan pengambilan lemak tepu berbandingkan lemak tidak tepu. Lemak tepu meningkatkan kandungan kolesterol dalam badan kita. Jadi kalau kita mengambil banyak lemak tepu, maka dia akan meningkatkan kadar kolesterol dalam badan, dan ini akan meningkatkan banyak penyakit. Kandungan kolesterol yang tinggi menyebabkan lemak mendap di dalam dinding arteri dan mengakibatkan tekanan darah tinggi, sakit jantung dan strok. Jadi berhati-hatilah jika kita terlalu banyak mengambil lemak tepu, kerana lemak tepu ini akan menyebabkan kolesterol akan mendap di dalam dinding arteri, menyebabkan aterosklerosis yang akan menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, sakit jantung dan juga strok. Jadi itu saja berkaitan dengan analisis lemak tepu dan lemak tak tepu. Jadi sebelum kita berakhir pengajaran pada hari ini, kita akan tengok dulu latihan pada hari ini untuk tajuk lemak ini.
Okey, latihan untuk lemak, nyatakan jenis-jenis lemak. Yang kedua, senaraikan contoh-contoh lemak. Yang ketiga, senaraikan ciri-ciri bagi lemak yang telah anda nyatakan. Jadi, ada dua jenis lemak. Jadi, nyatakan ciri-ciri bagi setiap lemak itu. Jadi itu saja pengajaran berkaitan dengan sebatian karbon pada hari ini. Kita pada hari ini telah belajar berkaitan dengan sebatian karbon, hidrokarbon, alkohol dan juga lemak. Jadi untuk pengajaran akan datang ialah berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Jadi setakat itu pada hari ini. Sekian, terima kasih.